Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi. Amin. Kata pengarang menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia. Dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa akan dia. Dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia. Nah, ingin ia akan sesuatu, maka memberi mudarat ia akan dia. Kemudian kesudahannya mati dan hisab, maka jika ada ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Maka kerana apa membesarkan ia akan dirinya, dan ia hamba yang hina yang lemah, dan betapa patut membesar diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari dan menanggung ia akan dia selama-lama. Wallahu a'lam. Ini berenggang akhir bagi bab yang ke-8 pada menyatakan takabbur. Ia ada 10 sifat mazmumah atau sifat yang terkecil ada 10. Kita masih sifat yang terkecil lagi, yang ke-8 sebelum masuk yang ke-9, iaitu takabbur. Dulu penggang dulu kita cerita bahawa bagaimana nak atasi ataupun nak menghapuskan ataupun nak cari obat hilang takabbur. Kesimpulan kita sebut dulu, nak hilang takabbur ni dengan ilmu. Kena ada ilmu, kena tahu hakikat takabbur. Tahu hakikat takabbur, takrif dia, punca dia, kena tahu. Dan kemudian kita tahu hakikat diri kita. Diri kita ni, hakikat diri, perbincangan dari wajah asal kejadian start daripada Nabi Adam, daripada tanah. Kejadian start daripada pertemuan mak ayah kita daripada air mani. Gitu. Kemudian bila kita tahu situ, maknanya tak boleh takabbur, tak boleh besar diri. Pasal daripada tanah, tempat rendah tanah ni, tempat kita letak kepala masa sujud, atas bumi, atas tanah. Daripada air mani, tempat keluar daripada kemaluan, sama tempat dengan keluar air kecil. Kita bincang sikit lah, kita selit bab pekoh. Nak kabarnya ada pandangan ulama, nak kabar air mani ni najis.
Tak. Mazhab Syafi'i kata sucinya. Mazhab Hambali kata suci. Hanafi Maliki kata najis. Pasal apa? Antara alasannya keluar pada tempat sama dengan kecil. Nah, kalau kita faham kau tu kau munasabah tasawuf, kata hina jadi daripada air mani kita jadi hina. Walaupun air mani tu di sisi mazhab Syafi'i dari sudut fiqhnya bukan najis pun. Tak. Nak keluar daripada tempat yang sama. Maka tu nak khabar hakikat diri. Ulama tengok dari sudut kejadian Quran semua mimma immahin. Daripada air yang hina, air yang keji. Mimma indafiq, air hok maco. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, daripada celah kekeng, celah kakang tu. Kemudian kena sedar jugalah kita ni pengakhiran. Waktu daripada kejadian, lepas tu pergi pengakhiran. Pengakhiran kita ni lagu mana? Mati. Mati tak benda. Mati kita tanah kau. Orang mati biasa. Ada dalam kitab sebut sunat bila orang mati ni. Tahu? Antara bacaan hak sunat kita baca untuk orang mati. Antaranya juga kalau kita gengal tanah nak pergi tok kat orang mati. Biasa amalan orang Melayu, masyarakat kita, tanah hak duduk dalam dulang, orang tua-tua buat, bila nak turun jenazah, kita ambil tanah tu nak pergi kubur. Kita pun baca benda apa? Daripada ayat Quran. Ada baca benda. Iza zulzilati se. Ada bacaan inna anzalnahu. Ada. Kau dianjurkan oleh ulama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Iza zulzilatil. Ada lagi ayat mimma khalaqnakum wa mimma nukhrijukum wa mimma khalaqnakum wa mimma nu'idukum wa mimma nukhrijukum taratan ukhra. Daripadanya lah tanah, kita pegang tanah ni, daripadanya lah tanah kami telah ciptakan kamu. Wa mimma, dan daripadanya nu'idukum, kamu dikembalikan. Wa mimma nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya juga kamu dikeluarkan semula esok-esok di padang mahsyar, keluar daripada kubur. Ni ayat ni sunat baca ketika nak orang mati tanah kita baca habis mayat jenazah dia, baca benda tu di tanam. Nak letak lagi nak letak orang ambil orang dah duduk dalam kubur lagi. Tak, nak letak jenazah tu dia buat lapik jadi batai lagi, tepi-tepi habis semua. Tu antara baca. Antara bacaan lain hak tu saya ajar. Surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca tok dalam. Tu antara hak dia ajar. Jadi kita ni dari sudut tu kena kita hakikat diri kita kembali kepada tanah. Buat daripada tanah hakikat kejadian mula-mula dah. Habis mati pun tanah juga. Dia sebut kesudahannya bangkai yang keji. Bahasa lagi lah tu macam bakar keji je kita nak kabarnya hina hakikat diri kita. Nak suruh biar jadi obat kepada takabur. Daripada tak ada pendengaran tu hawi pendengaran, daripada tak ada penglihatan tu hawi penglihatan. 120 hari dalam perut tu lah, daripada air mani jadi segumpal darah, tukar kepada seketul daging, tiup roh. Bila dalam lembaga sempurna ada fizikal, nampak dah mata, hidung, lubang hidung, telinga, kaki tangan, tiup roh 120 hari. Dia tiup roh sempurna. Tu hakikat, nak khabar hakikat supaya sedar diri Tuhan buat belaka kita jangan jadi takabur. Sebab takabur ni besar.
Takabur ni besar, lebih besar daripada azamah, lebih besar daripada hak kita akan bincang wujud. Wujud tu besar dah rasa, takabur besar lagi. Takabur sebesar-besar dosa batin yang ada. Ada lagi orang lain tapi tak masuk dalam ni. Sepasal cakap ni dosa orang mukmin ni. Orang lain apa syirik tak mukmin dah. Katakan syirik dalam dengan i'tiqad. Syirik dengan i'tiqad dalam hati. Dan nampak pada perbuatan dengan perkataan sekalipun dalam hati. Dosa batin tak? Dosa batin tau. Kita cakap ni dosa orang mukmin. Itu kena faham. Bila dosa orang mukmin, takabur adalah sebesar-besar dosa batin bagi orang mukmin. Jadi menghendaki, kata pengarang, menghendaki ia akan melupakan sesuatu. Ia seseorang, menghendaki ia seseorang akan melupakan sesuatu. Pada ingat ia seseorang akan dia akan sesuatu. Dan menghendaki maksud dia bukan sokma ni. Dan terkadang celah tu seolah-olah jatuh perkataan terkadang. Dan terkadang menghendaki ia mengingat akan sesuatu. Ia seseorang mengingat akan sesuatu, maka lupa ia seseorang akan dia akan sesuatu. Tuhan kalau nak buat kita ingat, Tuhan buat ingat. Tuhan kalau nak buat kita tak ingat benda, Tuhan buat tak ingat. Dulu kita cakap sebelum daripada perenggan ni, bahagian ittirari, mengerasi, tergagah. Masuk mengerasi, tergagah maksudnya ni mari sendiri kita tak boleh. Lapar ni mari sendiri, lapar kita boleh tak kata hari ni aku tak ambil lapar, tak boleh. Sampai masa lapar lah. Pada adat. Cakap pada adat sampai masa lapar. Boleh tak hari ni aku tak ambil lapar. Tak minum air 3 hari tapi tak ambil dahaga. Ambil tak boleh. Ni mari. Pada adat tercakap ni. Hanya cakap hak usuluddin tau. Pasal dia kalau pekoh dengan tasawuf dia berlazimang boleh pergi selagi. Cakap boleh selagi. Boleh canggung. Kena selagi. Usuluddin suku. Faham? Pasal pekoh tu kitab syariah. Cakap pasal zahir. Ukur pekoh tu zahir belaka hakikat, Tuhan belaka takdir. Tuhan belaka buat kan. Kita dah ambil wuduk, kita semayang. Cukup syarat sah dah. Tak cukup syarat sah, tak sah semayang. Dah hak jadi ambil air semayang, tak ambil air semayang tu kan hakikat takdir belaka. Tuhan belaka buat kan. Tu usuluddin. Usuluddin satu disiplin. Fiqh tasawuf berlazimah selari, tapi disiplin suku-suku. Kena faham molek. Jadi bila kita cakap gini ni, boleh kita setuh pasal usuluddin tapi kena kabar. Jangan capu gau celaru, lepas tu buat jatuh hukum benda hak tak kena dengan disiplin. Itu bahaya. Jadi kita cakap dulu bahagian ittirari. Tuhan buat benda mari ittirari ke atas kita ni sakit. Kita boleh kata tak kena benda yang menyebabkan sakit, kita kata tak ambil sakit. Tak sakit. Tak boleh. Tak okay bisa, tak ambil sakit, tak okay bisa. Mari sakit itu ittirari. Tuhan beri lapar, haus, mengantuk. Ittirari. Apa bahasa sains kita belajar dulu sekolah dulu. Bahasa sains. Orang barat, orang kafir, dia kaji-kaji dia beri nama. Padahal dalam Islam dia beri nama dah. Cakap dah pasal masalah ni. Panggil perkara yang digagahi atau dikerasi atau panggil perkara ittirari. Hanya mari sendiri lah. Tergagah. Dahaga tergagah. Lapar tergagah. Sakit tergagah. Bukan kita jadi gagah, bukan. Maksudnya ittirari. Tuhan jadi gitu. Barang pada adat tu lah. Pada adat. Baik. Jadi bila kita Tuhan tetap satu ke, jadi tak mui kita ingat. Jadi dah ingat. Dah ingat tu kita nak ke tak? Tak kau. Jadi dah ingat.
ada sebab belaka tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba barang-barang tu barang ittirari. Kita ingat, tiba-tiba ingat, Tuhan beri kau. Kita benda ada benda tiba-tiba lupa. Kita tepen nak ingat pun tak ingat juga. Tuhan yang takdir belaka. Kemudian dah benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia. Benci ia seseorang akan sesuatu, maka memberi manfaat ia seseorang akan dia akan sesuatu. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Dan ingin ia akan suatu, maka memberi mudarat ia akan dia. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Barangkali dalam Quran sebut, dan barangkali suatu itu kamu benci sedangkan ia baik untukmu, dan barangkali suatu itu kamu suka sedangkan ia buruk untukmu. Nah, ada benda tu maksudnya hakikatnya Tuhan yang tahu, dan Tuhan waktu turun panduan supaya Nabi ajar kepada kita mendapa hak baik, mendapa hak buruk. Jadi kena ikut panduan tu. Kadang-kadang dengan akal saja tak boleh terima. Jadi padu dengan wahyu baru faham dan ni baik untuk kita. Kematian kerana mempertahankan tauhid adalah lebih baik untuk kita bergelumang dengan kesyirikan. Tak? Kalau kita tak ada panduan, kita tak faham itu. Sebab bunuh orang, contoh bunuh orang ni nampak besar. Sedangkan dari sudut agama, sembah berhala, menjadi syirik, menerima konsep 3 dalam 1 ketuhanan ni jauh lebih berat daripada bunuh orang. Tu timbul al-fitnatu akbar minal qatl. Satu ayat yang lain dalam surah yang sama, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu dalam ayat tu merujuk kepada peperangan, pembunuhan. Peperangan yang menyebabkan orang terbunuh dalam tu lebih teruk. Peperangan pula dah. Al-fitnatu dalam tu syirik. Syirik lebih teruk daripada pembunuhan dalam peperangan. Syirik lebih berat daripada pembunuhan dalam peperangan. Al-fitnatu dalam ayat tu merujuk pada syirik. Bukan al-fitnatu macam orang Melayu faham. Orang Melayu pun ambil ayat ni buat dalil. Fitnah kau orang ni lebih berat daripada membunuh. Memanglah fitnah tu dosa besar. Fitnah yang orang Melayu faham lah, bukan agama faham. Agama fitnah lain maksud dia. Dan fitnah ini sebahagian daripada makna fitnah. Fitnah Melayu sebahagian daripada makna fitnah agak. Fitnah dalam agama. Dalam agama fitnah ni banyak makna. Fitnah dalam agama syirik fitnah. Ujian makna fitnah. Kalau dari sudut bahasa, ujian lebih dekat dari sudut bahasa makna fitnah. Sebab dalam ayat lain, Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablik ahasiban nas walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, hanya Allah SWT tahu makna. Adakah manusia menyangka mereka itu beriman sedangkan mereka belum lagi diuji? Fatanna yuftinu. Fatanna tu na dhamir kami lah, dhamir muttasil. Fatanna kami telah menguji. Jadi fitnah perkataan ni dari segi kata kerja, perkataan ni menguji. Jadi ujian. Fitnah makna ujian. Itu dari sudut bahasa lah. Kalau dari sudut istilah, merujuk tepat jatuh ayat tu di mana. Jadi dalam konteks ayat al-fitnatu akbaru minal qatl merujuk kepada syirik. Syirik jauh lebih besar daripada dosa lain, sehingga kan lebih besar daripada membunuh sekalipun. Tapi atas hafal otak akal orang barat, Islam ni nampak ganas kerana hukum bunuh kepada orang murtad. Lepas tu Islam ni nampak ganas kerana menganjurkan peperangan. Sedangkan kita tak perang melainkan dengan sebab yang sangat besar, sangat kukuh.
Baik. Jadi ada hak kita berahi rupanya tak molek untuk kita. Kita berahi benda hak nafsu contoh. Hak sabik selari dengan nafsu ni kita suka belaka. Tapi hak nafsu kebanyakan, bukan semua, kebanyakan hak selari dengan nafsu hak tak molek untuk kita. Bawa kepada dosa, dan dosa bawa kepada neraka. Nak berahi dengan apa ni? Berahi kaya siapa tak ada halang-halang cara nak dapat harta. Tak boleh. Terlibat dengan riba, terlibat dengan perjudian, terlibat dengan unsur-unsur yang tidak selari dengan syariat. Orang panggil non syariah compliance, bahasa moden. Tak boleh. Ada benda hak kita tak suka tapi bagus untuk kita. Jihad ni orang ramai tak suka bila orang faham hakikat jihad tu sendiri. Sedangkan ia baik untuk agama dan untuk diri kita. Jihad dalam konteks jihad kita lagi. Sebab tu sebenarnya jihad kita ni dia merupakan sebesar-besar jihad, bukan sekecil-kecil jihad dia. Sebab orang hak pergi perang, dia mengatasi daripada segala-gala jenis jihad melawan hawa nafsu. Orang pergi perang, dia melupakan hawa nafsunya terhadap isterinya, hawa nafsu terhadap kekayaannya, hawa nafsu terhadap makan minumnya hak sedap-sedap, hawa nafsu terhadap kenderaannya hak hebat-hebat. Dia tinggal belaka pergi perang. Kalau dah mati tak boleh belaka, tinggal belaka. Itu paling besar. Sebab tu jihad kita ni besar. Kalau tidak ganjaran dia akan besar. Bukan kecil ganjaran dia. Orang mati syahid, esok-esok dok kena hisap. Dok kena hisap masuk syurga direct. Dok besar lagi tu. Kita ni orang kebanyakan kena hisap belaka. Hak dok kena hisap 70,000 je menurut satu hadis. Dah 70,000 berapa orang 70,000 daripada bilionan Muslim. Semasa ni saja pun dekat 2 bilion Muslim. Dok kira hak ajar orang bid'ah semua tu atas nama Muslim kat 2 bilion. Bukan 70,000 daripada di kalangan hak semasa ni. Start daripada dulu oh. 70,000 saja hak dak kena hisap. Dan orang hak syahid di jalan Allah SWT dak kena hisap, masuk syurga direct. Besar maknanya. Nah, pasal apa? Pasal dia lawan hawa nafsu dia. Nak kepada dunia yang pelbagai itu. Tinggal aku. Tu besar orang kalau jihad kita lah. Cuma kita nak khabar jihad ni maknanya luar. Salah satu daripadanya ialah jihad qital, dan ni dia panggil zirwatus sanam, Nabi sebut. Orang panggil kemuncak amalan. Jihad qital kemuncak amalan dalam Islam. Ini sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam zirwatus sanam. Zirwatus sanam fil Islam al-jihadu fi sabilillah. Amuduhu as-salah, tiang semayang. Kemudiannya apa, benteng puasa. Lepas tu kemuncak amalan jihad pada jalan Allah SWT. Benda besar. Sebab tu kalau tasawuf tu, tasawuf yang mengajar kita kena berjihad di jalan Allah SWT. Ulama Nusantara hak karang kitab nama dia Syekh Al-Falembangi mati kerana berperang di jalan Allah SWT melawan Siam, kufar Siam. Kubur pun ada di Alik tu, di Alik Siam kubur. Dia lawan Siam pasal nak pertahan tanah air Islam. Dia juga pengarang kitab yang terkenal dalam alam Melayu, kitab turas, kitab bab tasawuf. Jadi tasawuf dak tinggal jihad pada jalan Allah SWT hak sebenar-benar. Jangan salah faham. Kadang orang hak terlibat dengan tasawuf tu kira tak berbalah dengan siapa-siapa sekalipun.
Termasuk dengan orang kafir pun nak bebal dah. Tak kena. Walaupun tasawuf tak ditinggal fiqh ni, termasuklah fiqhul jihad, fiqh jihad. Jadi ada benda yang kita benci pada hati kita, berasa benci tu sebenarnya di sisi agama baik untuk kita. Ada benda kita suka, kita nak ingin ia akan sesuatu, tapi beri mudarat. Ia akan dia beri mudarat kepada kita. Kemudian kesudahannya mati. Habis-habis itu mati. Ada benda dah. Last sekali mati. Mati jalan mati tu pulang. Mati syakawah, mati dalam keadaan kecelakaan, ataupun mati saadah, mati dalam keadaan kebahagiaan. Mati saadah husnul khatimah, syakawah su'ul khatimah. Ini mudah-mudahan doa kita ni mati dalam saadah, sa'id. Hadis buat syaqiyun au sa'idun. Tuhan tetap belaka dah. 120 hari itu bukan setakat tiup roh, tentu rezeki, tentu ajar, tentu kerja kita amal. Lepas tu last kali sa'idun au syaqiyun au sa'idun. Empat perkara ditentukan ketika tiup roh. Jadi bila gitu kita mengharapkan kita mati dalam keadaan baik. Kita buat pun kita ikut hak jalan agama. Walaupun dia tak suka sekalipun kita ikut juga. Oleh kerana ada dalam jalan agama. Dan hisab. Maka jika ada ia daripada isi neraka, daripada kumpulan isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Maksud apa ni? Kemudian kesudahannya tu khatimah kita itulah. Sebab kita ni dikira Nabi kata al-umuru bi khawatimiha. Satu urusan tu dikira dengan penghabisannya. Kena hak penghabisan, kira kita baik awal nak mati jadi baik, jahat awal nak mati jadi baik, kira hak masa mati. Baik awal nak mati jadi jahat, kira masa mati. Kok mana-mana tengok kita penghabisan tu mahal. Janganlah penghabisan tu jauh-jauh, buat amal banyak dah. Dan kesudahannya mati dan hisab. Hisab esok-esok lah mati duk kubur, lepas tu esok-esok bakit pada masa nak kena hisab. Maka jika ada ia daripada kumpulan isi neraka, daripada isi neraka maksud dia daripada kumpulan orang jadi isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya, daripada seseorang itu hak jadi kumpulan isi neraka macam anjing dan babi. Masuk anjing dan babi, anjing dan babi ni tak ada balasan di neraka. Jadi kita sebut anjing babi atas dunia orang Islam, anjing babi kau hina. Tapi tak ada balasan di neraka. Kita ada. Sebab tu jadi lebih teruk pada anjing dan babi. Pasal anjing tiada balasan di neraka, babi tak ada balasan di neraka. Binatang-binatang di neraka ia jadi tanah. Jadi tanah belaka. Ada hadis perbicaraan di mahsyar nanti melibatkan binatang. Contoh binatang hak belaga sama-sama dia, Tuhan adili juga esok-esok. Ada maksudnya kalau kata khubah belaga 2 ekor, hak seekor saya tengok sampai patah dia punya tandu, atau kena robek kat telinga. Esok hak jadi mangsa tu buat balik, sama-sama binatang. Habis selesai dia adili jadi tanah belaka. Gitu je binatang. Ada pun hak syurga neraka, kita mukallaf. Orang yang ditaklifkan dengan agama. Jin dan manusia yang disuruh liya'buduni, untuk sembah aku Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk sembah aku. Waktu ada belasan surga dan neraka. Adapun binatang tak ada. Jadi sehina-hina binatang dalam agama di sisi jumhur ulama atas anjing babi sepakat. Tak, binatang yang tidak
diraikan dalam syarak, tidak dimuliakan dalam syarak. Babi sepakat. Anjing tak sepakat. Mazhab Maliki, anjing tak ada masalah. Kan? Tidak najis mughallazah pun. Cuma ada bahagian-bahagian tertentu tak boleh nak bela, tak boleh nak duduk dalam rumah. Nak bela duduk luar rumah. Sepakat ulama kalau bela kerana nak jaga ladang tak apa. Tak, ada ladang besar, tak apa. Bela untuk jaga ladang. Buat buru tak apa. Bahkan ada dalam Quran. Anjing buru. Ada pun babi memang sepakat hina babi. Bahkan tanda kiamat, Nabi Isa bakit esok-esok turun daripada langit. Salah satu daripada perkara yang Nabi Isa buat ialah bunuh babi. Patahkan salib, bunuh babi-babi. Ada ulama faham dengan zahir, ada ulama faham dengan majazi. Faham dengan zahir, bunuh sungguh babi-babi ada atas muka bumi dah leh. Sebarang haji dahlah najis mughallazah, dah leh nak makan. Nah, walaupun 1001 boleh buat daripada babi ni, manfaat dia atas nama dunia. Tapi di sisi agama tak boleh. Di sisi kita mazhab Syafi'i lagilah. Haram belaka daripada ujung rambut sampai ujung ekor, ujung kaki dia. Tak boleh belaka. Walau orang kata bermanfaat sekalipun. Organ-organ semua tak boleh belaka. Maka salah satu tanda akhir zaman, Nabi Isa turun bunuh babi. Patah salib. Ada pun makna majazi yang ulama takwil akan maknanya. Majazi makna patah salib. Nabi Isa turun, habis Kristian hak dengar hujah Nabi Isa jadi beriman masuk Islam belaka. Keluar daripada Kristian. Pasal turun dah hak sebenar khabar ni. Aku dak mati kena salib. Tak. Siapa hak i'tikad Nabi Isa mati kena salib itu kufur. Pasal Nabi Isa dak mati kena salib. Dan ada dalam Quran Tuhan sebut mereka menyangka sahaja disalib, dibunuh. Tak. Bahkan barrufi'a ilaih, bahkan diangkat kepadanya kepada Allah SWT, Nabi Isa duduk langit. Maka dah mati Nabi Isa, esok-esok turun, dipanjangkan umurnya di langit, dah mati. Itu salah satu. Dan babi pula kalau makna majazi, makna majazi Nabi Isa turun bunuh babi, maknanya babi sudah tidak dipakai lagi. Tak ada. Kalau makna zahir senang, memang bunuh babi sungguh. Dua-dua makna ni ada belaka dari segi tafsiran ulama tentang makna hadis akhir zaman. Jadi kalau kira kita learningnya dari segi syariat, maknanya hina sehingga kan diberi contoh begitu. Tapi tak ada balasan neraka babi ni. Jadi hinanya kita lebih pada tu lagi. Tak mahu kita jadi gitu. Kerana apa hina tu? Kerana takabur tadi. Hina manusia kerana sifat, bukan kerana hakikat diri dia, kejadian diri. Kerana sifat yang apa ada diri dia tu. Sifat yang dia amal tu. Maka takabur tu besar dosa. Siapa lebih hina daripada anjing babi lagi. Maka kerana apa membesarkan ia akan dirinya. Nak besar mana? Perang tabat pada saat tutup itu tabat. Tak ada guna dah. Kalau kita last minute baru nak tabat. Perang tokoh maknanya hak dapat anugerah takabur kalau kira. Hak atas bumi. Kisah hak di syurga, Iblis, Azazil. Tahu? Azazil tu, Iblis, ketua kepada para malaikat. Dia tokoh waktu sejarah, waktu pertamanya dengan sifat takabur. Atas dunia, rasa besar. Sehingga takabur diri dia. Dan ia hamba yang hina, yang lemah. Maksud dang ini bukan ataf, bukannya sambung nak wi mana eret mana seerti depan tu, dang seolah-olah
Dan padahal ia hamba yang hina yang lemah. Maksudnya sedangkan kita ni lemah je, manusia ni lemah. Itu maksud dia. Kita ni manusia yang hina dari sudut hakikat kejadian. Kita ni lemah, perlu lemah dengan erti iftiqar. Logika usulul iftiqar, kita ni nak kepada Allah yang Maha Kaya, Al-Ghani. Dan betapa patut membesar diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangan-tangan tiap-tiap hari. Dan betapa tiada patut, seolah-olah gugus itu tiada. Dan betapa patut ni seolah-olah pertanyaan dia panggil, kalau dalam bentuk pertanyaan dia panggil istifham inkari. Istifham inkari, tanya tapi nak menafikan situ. Jadi kalau dalam bentuk ayat, kalau bukan pertanyaan, ia kena ada dan betapa tiada patut membesar diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari. Hari-hari basuh begok dengan tangan. Nak besar diri kau? Mana je gitu. Tapi kalau orang takabur, dia boleh jawab je. Saya banyak BT, dia beli kowe. Buat lapik makuk tanah. Dah basuh tangan. Tak dia tekan. Tubik. Air tubik basuh begok. Sungguh. Kita tekan berapa pasal kita boleh, kita rajin pakai maknanya. Mula-mula kita tengok, kita skeptikal kau air bersih ke dok ni, ngecik kan? Dok ngecik. Dan bersih. Dah kalau orang takabur, kita baca ni ke dia. Mudah basuh tangan. Anak kata benda. Kalau orang takabur. Payah. Payah kalau gitu kak. Memang berat. Jadi kita ni terfaham hak kita, lazim kita, kebiasaan kita basuh begok dengan tangan. Tak? Kita basuh begok dengan tangan pun nak besar diri kau. Gitu maknanya. Dan menanggung ia akan dia naji. Menanggung ia seseorang tu akan dia akan tahi selama-lama. Wallahu a'lam. Kita kok mana-mana pun. Mu kata mu basuh begok pun dok dengan tangan. Dah apa kalau mu basuh dengan benda lain sekalipun. Dah, tubik tu tahi ke benda apa? Tahi kau. Tahi mana duduk dalam perut? Duduk dalam perut tu rajin bersih. Flush gitu dah. Ya ada sampai ke mati. Tengok orang mati. Salah satu kaifiat yang mesti ada kepada tukang mandi. Dah. Hak sepatut anak-anak lah. Mandi. Ialah bersihkan kawan tu daripada najis yang ada. Tak mesti bersih habis. Nak bersih habis kena bedah tengok. Usuh kita panjang berapa meter dah perut panjang Belekor-lekor gitu tu panjang Berapa meter dah dalam perut. Kita ni tinggi semeter lebih je. Hak dalam perut tu usuh besar, usuh kecil kan. Usuh besar tu panjang dah. Usuh besar. Dah mana habis tahi kalau kita berok sekalipun. Rasa kita mati sekalipun, orang luruk perut tu nak buang hak sekadar ada, hak dekat dubur je, hak dekat luruk lah. Habis tubik belaka dah. Dah tanggung banyak sangat. Tinggal hak sisa-sisa sahaja. Dah sampai ke mati duduk dalam kubur pun ada tahi dalam perut. Bekas-bekas tahi ada. Maknanya hina kita ni. Bawa tahi duduk takabur lagi. Kalau macam perak mengaku Tuhan. Padahal tahi ya dah perut. Benda kotor. Nak kata Tuhan lagu mana benda kotor duduk dalam perut. Tak? Begitu keadaan kita. Tapi kan kalau takabur, orang takabur kok mana-mana pun tidak selesai. Keadaan gitu. Gitulah siapa ke mati. Minta jauh daripada perangai takabur. Tapi setiap daripada sifat terkejut kita belajar ni mesti ada istisna. Ada pengecualian. Dia panggil atas nama sahaja tapi dibenarkan. Jadi takabur ni ada ke obat istisna. Nabi kata al-kibru alal kibri sadaqatun. Sombong atau orang sombong ni adalah kebajikan ataupun sedekah. Sombong kepada orang sombong.
Kita tengok orang tua menta. Sombong dah lalu. Cakap sombong. Kalau kita cakap so ke dia ni, macam kita buat sedekah. Dapat kebajikan. Kalau kita buat sombong kepada orang sombong. Sombong kepada orang merendah diri, sombong kepada orang baik, tak boleh. Sombong kepada orang sombong. Tak apa. Gitu apa ni? Istisna. Macam deki, istisna dalam deki. Nak hasad. Deki orang mana hak istisna boleh. Hak arus pada syarak. Kita deki dia tu nampak lebih sangat. Lebih sangat dia tu menyebabkan dia tu zalim kat orang. Dia kaya, dia ada kuasa politik, jawatan. Nampak orang zalim kat orang semacam. Kita pun mari nitah dalam hati. Bukan setakat nitah, kita mari cita-cita dalam hati. Tak, bukan khawatir saja, kita cita-cita dalam hati biar agak jatuh dia ni. Biar sedar diri sikit. Tu istisna dalam bab deki harus. Hasad gitu harus. Kang hasad kang kita kang mencita-cita agar nikmat hak ada pada orang lain tu biar tak ada. Biar tak ada. Jadi kalau dalam bab kita nak cita-cita nikmat pada orang hak zalim kat orang tu biar tak ada supaya dia tu jadi rendah diri. Supaya dia tu tak zalim kat orang. Maka ni istisna pengecualian boleh maknanya hasad. Contoh ngopak riba pun ada istisna. Istisna pada ngopak riba. Ngopak seorang isteri terhadap tentang suaminya kepada qadhi. Pasal nak cerita masalah. Boleh. Ngopak ahli-ahli mesyuarat nak latih orang. Nak latih orang cerita ni kelebihan, kekurangan gini. Kelemahan dia gini. Cerita peribadi orang tu. Pasal kalau ambil kan salah dok kena orang. Dibolehkan. Riba dibolehkan. Ngopak seorang tentang seseorang yang digelar dengan nama yang buruk, yang dikenali dengan nama yang buruk, tidak lain daripada nama yang buruk itu. Bukan nama buruk orang, aib pada diri dia kata. Contoh mamak kecoh. Orang mari cari, dalam kampung ada mamak ni 10 orang. Awak cari mamak mana? Mamak sini banyak. Salah seorang mamak kecoh. Orang tu betulan pula. Ya, hak kaki kecoh. Ada apa-apa? Tu ribah juga dibenarkan. Kalau gitu tak apa. Maka ada. Gitu juga dengan takabur tadi. Ada istisna dia. Benda tu sifat kecil, tapi ada tempat boleh dibuat. Tempat itu pengecualian ni dah lewat sama, kena pada tempat aje. Wallahu taala a'lam. Tak masuk lagi, ingat ke malam ni kena masuk bab 9 tau, ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.